Baik, lebih 91% golongan dewasa sudah lengkap 2 dos vaksin dan hampir 68% keseluruhan populasi sudah pun lengkap vaksinasi mereka. Tapi golongan anti vaksin ini walaupun sedikit masih lagi memberikan cabaran yang besar kepada kerajaan dan kepada kita semua di negara ini. Saya mahu berbincang bagaimana kita menguruskan golongan ini bergerak ke hadapan tatkala kita memasuki fasa endemik. Saya bersama dengan pakar kesihatan awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, Prof, sebelum ini pun Khadijah Jamaluddin, Menteri Kesihatan, ada mengatakan bahawa will make your life hard. Kita akan susahkan hidup anda. Hidup anda akan susah sekiranya anda masih enggan divaksin. Tapi adakah selamat untuk kita mengatakan bahawa siapa yang belum divaksin lagi by now, yang belum lagi dapat 1 dos pun, mereka memang tidak mahu divaksin dan memang tidak akan mendapatkan vaksin? Atau adakah masih lagi kita perlu optimistik, kita boleh berdialog dengan golongan ini untuk mendapatkan vaksin? Ya, jadi kalau kita lihat golongan anti-vax ini yang mana mereka pada peringkat awal lagi telah pun menunjukkan sikap yang negatif dari segi memberikan kerjasama kepada kerajaan dan juga kepada ahli masyarakat yang lain. Saya rasa tindakan tegas yang akan diambil itu memang berpatutan. Namun begitu, saya rasa kita harus juga bersedia. Besar kemungkinan saya mempunyai pandangan yang positif kerana kebanyakan daripada mereka yang menyertai kumpulan anti-vax ini mungkin diselewengkan dari segi fakta oleh kumpulan-kumpulan ini. Jadi saya yakin satu hari nanti mereka akan berbalik dan insya-Allah mereka akan menerima vaksin ini. Jadi saya rasa kita harus bersedia selain daripada menyediakan SOP yang ketat yang harus diikut oleh semua ahli masyarakat termasuk golongan anti-vax ini. Kalau mereka tidak mengikutinya, mereka harus menerima akibatnya. Tetapi kita juga harus bersedia supaya sekiranya ada golongan yang mengikuti pergerakan anti-vax ini pada peringkat awal mau berpatah balik, kita harus menyediakan ruangan supaya mereka ini boleh mendapatkan vaksin dengan mudah dan dengan secepat mungkin sekiranya diperlukan. Jadi sekarang ini tak ada lagi PPV sudah pun mula ditutup. Jadi klinik-klinik kesihatan apabila ada mereka yang belum tercicir, yang ingin mendapatkan vaksin, kita uruskan dengan sebaik mungkin dan berikan peluang kepada mereka untuk mendapatkan vaksin ini, kerana kumpulan ini walaupun kecil, mereka akan menjadi kumpulan yang akan mencetuskan berlakunya outbreak yang mungkin menyebabkan bahaya kepada seluruh ahli masyarakat. Ya, untuk jelas, golongan anti vaksin ini bukan merujuk kepada mereka yang tidak mengambil vaksin atas sebab-sebab munasabah seperti faktor kesihatan dan sebagainya, tapi mereka yang boleh mengambil vaksin dan selamat, tapi mereka sengaja tidak mahu mengambil vaksin. Dan Menteri Kesihatan juga ada mengatakan bahawa strategi kebangsaan mengenai ujian COVID-19, kerangka ujian, mekanisme ujian swab test COVID-19 khasnya untuk golongan anti vaksin akan dibentangkan minggu depan. Bagi mereka yang masih lagi enggan divaksin ini bagaimana, Prof? Apa yang patut ada dalam kerangka itu? Adakah mereka perlu melalui swab test dengan kerap? Seberapa kerap? Bagaimana kita perlu mengendalikan ini? Ya, itu merupakan salah satu daripada langkah yang dilakukan oleh bukan saja Malaysia tapi di banyak negara lain, di mana kalau sekiranya mereka tidak mahu mengambil vaksin secara sengaja, maka mereka harus menjalani ujian supaya apabila didapati mereka ini positif, mereka terpaksa menjalani isolasi dan juga dikuarantinkan supaya tidak menyebarkan kepada penyakit ini kepada orang lain. Tapi itulah, kosnya adalah tinggi dan mereka terpaksa membiayai kos ini, dan langkah ini merupakan langkah yang standard yang dilakukan oleh banyak negara-negara bagi mereka yang dengan sengaja tidak mahu mengambil vaksin. Tapi saya harus juga ingatkan bahawa kita kena bedakan golongan yang tidak mengambil vaksin ini sengaja tidak mengambil vaksin ataupun mereka ini mempunyai kontraindikasi. Daripada pengamatan saya sekarang ini, saya lihat kita belum lagi dapat melakukan pengurusan yang baik bagi mereka yang mempunyai kontraindikasi, kerana apabila kebetulan saya juga pulang ke kampung dan melihat situasi di kampung, ada golongan yang mahu mengambil vaksin tapi mereka mempunyai alergi dan sebagainya, tapi tidak diuruskan dengan baik. Mereka tidak mempunyai ruangan untuk diberikan pengecualian dengan jelas. Jadi Kementerian Kesihatan harus mengambil inisiatif. Kalau ada golongan yang memang alergik, buatkan surat, pastikan bahawa mereka ini mempunyai sijil yang mengatakan ataupun surat mengatakan mereka tidak perlu mengambil vaksin disebabkan oleh kontraindikasi tadi. Jadi ini kita membedakan supaya jangan ada yang terinayah disebabkan oleh kontraindikasi tadi, mereka dimasukkan diberikan
treatment yang sama dengan seperti golongan anti-vax. Ini harus kita elakkan. Ya, Menteri Kesihatan juga sudah mengatakan bahawa itu juga akan diperkemaskan. Mereka yang tidak mengambil vaksin Ya. atas sebab-sebab munasabah seperti kontraindikasi, ada penyakit atau kurang selamat untuk ambil pada masa sekarang juga mereka dibenarkan untuk tidak berbuat demikian dan akan ada mekanisme untuk memastikan golongan ini tidak didiskriminasi. Tapi bagi mereka, berbalik kepada golongan anti-vaksin yang dengan sengaja tidak mahu mengambil vaksin, kita bercakap berkenaan dengan testing regime, iaitu mereka perlu melalui swab test yang sangat kerap selepas ini kerana mereka enggan mengambil vaksin. Secara realistiknya, apa yang kita berjangka, Prof? Adakah mereka perlu mungkin mengambil test sekali seminggu, sekali setiap 2 minggu selepas ini untuk berupaya pergi ke mana-mana, tempat kerja, pergi makan di restoran dan sebagainya? Ya, pengalaman saya lihat apa yang berlaku di luar negara adalah mereka perlu mengambil ujian ini setiap minggu sekurang-kurangnya, dan sekiranya mereka mempunyai dalam masa seminggu tadi, lebih kerap lagi kalau mereka mempunyai sign and symptom ataupun tanda-tanda. Jadi setiap minggu mereka harus menjalani ujian tersebut untuk terus menjalani hidup seperti orang lain. Tapi pada masa yang sama, kalau mereka mempunyai sign and symptom, tanda-tanda, mereka harus terus menjalani ujian lagi supaya kita dapat mengekang daripada berlakunya outbreak yang dicetuskan oleh kumpulan ini. Ini mungkin berlaku kerana pengalaman kita lihat dahulu, apabila ada golongan yang tidak mengambil vaksin dulu adalah vaksin untuk penyakit pertasis dan juga difteria, ya. Dan dia menyebarkan di kalangan mereka sendiri, terutama sekali apabila mereka berada dalam satu kelompok di kalangan anti-vax sendiri. Dan ini akan menyebabkan berlakunya outbreak kecil yang kemudian menyebar kepada masyarakat setempat. Okey. Kita sebelum ini bercakap dengan imuniti kelompok. Tapi dalam bulan-bulan yang lepas ini ramai yang mengatakan, termasuk Menteri Kesihatan mengatakan bahawa konsep imuniti kelompok itu bukan satu konsep yang jelas, saya percaya beliau cakap, ataupun kita tidak perlu terlampau obses dengan imuniti kelompok kerana kita masih belum tahu sebenarnya apa angka yang sebenar untuk kita dapat menghentikan penularan COVID-19. Jadi sekarang ini, Prof, memandangkan 90% lebih sudah pun lengkap 2 dos vaksin, populasi dewasa, ada segelintir kecil yang masih enggan divaksin. Apa peratusan yang boleh kita kata selamat? Okey, mereka ini tidak divaksin pun tidak akan mewujudkan risiko mewujudkan gelombang baru kerana terlampau kecil dan virus itu tidak akan mudah tersebar kerana sebahagian besar yang lain sudah pun divaksin. Sebahagian besar daripada pakar-pakar kesihatan awam dengan melihat kepada kadar infektiviti dan juga pola penyebaran daripada COVID-19 ini, agak khawatir kalau kita mahu menggunakan konsep kelompok imuniti kelompok ini. Kerana imuniti kelompok ini seperti mana yang pernah saya katakan, ada 2 ciri penting. Pertama, liputannya mesti tinggi sehingga mungkin mencapai 95% dan sebagainya. Yang lebihnya, yang 5% itu harus tersebar secara random di dalam populasi. Dan mereka tidak boleh berada dalam satu kelompok 5% itu kelompok mereka sendiri. Kalau mereka tidak random, bermakna akan berlaku wabak di kalangan mereka sendiri. Jadi misalnya ada satu kawasan perumahan, mungkin ada 3 rumah yang berdekatan dan semua mereka itu tidak mengambil vaksin. Mereka ini akan berlaku penularan dalam kumpulan tersebut. Jadi sebab itu imuniti kelompok ini selain daripada coverage, satu lagi faktor yang penting adalah lokasi daripada mereka di dalam populasi harus tersebar secara random, secara rawak, tidak boleh berada dalam satu kelompok yang kecil. Baik, sekarang kerajaan perlu merangka plan untuk menguruskan golongan anti vaksin ini yang termasuk antara lain seperti yang kita dah bincang sebentar tadi, mungkin testing regime, bagaimana kita nak memastikan mereka ini melalui test dengan kerap dan sebagainya. Menteri Kesihatan mengatakan secara jelas bahawa we will make your life hard. Daripada kita melakukan semua ini, Prof, adakah lebih baik jika kita hanya mewajibkan vaksin bergerak ke hadapan? Ya, kalau saya diberi peluang untuk memberikan cadangan, saya rasa kita wajibkan saja. Kalau kita wajibkan, maka walaupun ada yang mengatakan ini against human right dan sebagainya, tapi kita sudah katakan bahawa the rights of the majority override the right of the minority dalam hal ini. Jadi saya rasa elok kalau kita wajibkan supaya jelas menunjukkan mereka yang tidak mengikuti atau tidak mengambil vaksin ini dengan sengaja, mereka melanggar undang-undang. Jadi bila ada melanggar undang, senang bagi kita untuk mengambil tindakan dan ianya di dalam ruang lingkup perundangan. Jadi jelas untuk kita lakukan. Jadi ini perlu kita lakukan kalau kita betul-betul mahu mengawal keadaan tersebut. Jadi saya rasa ini langkah yang logik dan mungkin akan memudahkan lagi kita untuk bergerak ke hadapan.
Semua vaksin yang kita ambil, Prof, sejak sekolah, saya ingat vaksin polio, sejak Ya. bayi, vaksin rubella untuk perempuan dan sebagainya. Adakah vaksin-vaksin itu juga sebahagian daripada undang-undang, iaitu jika kita tidak mengambilnya, kita akan menyalahi undang-undang kerana semua orang pun mengambilnya sejak beberapa tahun lepas? Vaksin yang lain seperti polio dan sebagainya tidak diwajibkan. Tetapi satu jenis vaksin against smallpox yang diwajibkan dahulu. Dan hasilnya apabila smallpox ini ataupun cacar ya, yang mana kita diwajibkan untuk mengambilnya dan kita mendapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan dahulu, hasilnya smallpox ini dapat kita eliminasikan daripada dunia. Jadi saya ingat kes yang terakhir adalah sekitar tahun 80 awal 80-an iaitu di sebuah negara di Afrika. Dan vaksin tidak lagi diperlukan, penyakit smallpox tidak lagi wujud di dunia pada masa sekarang. Jadi itu adalah hasil daripada tindakan mewajibkan mereka mengambil imunisasi daripada cacar ini. Okey, Prof. Satu lagi yang terakhir, saya mahu sentuh juga sedikit berkenaan dengan ini kerana kita bercakap berkenaan dengan apa langkah seterusnya dalam hidup kita masuk ke fasa endemik. Kita lihat ada negara-negara seperti Arab Saudi sebagai contoh, mereka mempunyai kadar vaksinasi yang lebih rendah daripada kita, tapi mungkin yang Prof sedia maklum, mereka sudah pun melonggarkan banyak sekatan COVID-19, tidak lagi mewajibkan pemakaian pelitup muka. Bila kita boleh mula pertimbangkan semua ini? Adakah terlampau awal untuk kita mengatakan bahawa pelitup muka juga mungkin kita boleh tidak lagi wajibkan dalam bulan-bulan akan datang? Jadi kalau kita lihat berita yang disebarkan baru-baru ini mengenai situasi di Saudi dan sebagainya, saya rasa terlalu awal kalau kita membenarkan menggunakan bergerak tanpa menggunakan pelitup muka kerana sudah pun disahkan bahawa penyakit ini tersebar dengan cara droplet. Tidakkan Arab Saudi dan juga negara-negara tertentu mungkin disebabkan oleh tekanan dari segi ekonomi, yang mana mereka perlu membuka ekonomi mereka supaya orang datang kalau ke Saudi, mereka mahu supaya umrah dapat dilakukan dan juga ahli masyarakat seluruh dunia dapat hadir ke Tanah Suci. Jadi saya rasa terlalu awal. Kita harus lihat dulu apakah yang akan berlaku dalam masa 3 hingga 6 bulan yang akan datang ini sebelum kita melonggarkan. Kerana SOP sekarang pun saya lihat dalam perjalanan saya pulang ke kampung ini masih lagi tidak optimum. Banyak lagi tempat-tempat misalnya di R&R tidak mempunyai sanitasi, di dalam tandas mestinya tidak ada sabun yang disediakan, mungkin sudah habis. Jadi ini diperlukan. Tapi rata-rata saya lihat masyarakat kita semuanya yang ada sana memakai pelitup muka. Ini merupakan satu langkah yang baik. Tapi pemilik premis harus bertanggungjawab memastikan bahawa semuanya disediakan, terutama sekali sanitasi dan juga sanitizer untuk membersihkan tangan dan juga keperluan sabun dan sebagainya di dalam tandas. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid, Buletin Awal ini kembali selepas ini.